Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, khususnya diri saya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Taala beri pada kita adalah wahyu Al-Quran ataupun mukjizat untuk panduan kita selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah video yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan ini adalah berkenaan beberapa cara untuk kita mengenal huruf hijaiyah. Tujuan kita nak kenal huruf hijaiyah ni adalah untuk membolehkan kita membaca Al-Quran. Sebagai umat Islam, wajiblah ke atas kita untuk mempelajari ilmu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tak boleh kenal huruf ataupun tak boleh menguasai huruf hijaiyah ni, agak susah. Bukan susah, memang kita tak boleh baca Al-Quran. Jadi saya kongsikan sedikit ataupun beberapa cara sebagai panduan untuk kita bersama. Walau bagaimana sekalipun, ini hanya panduan saja. Tuan-tuan dan puan-puan kena juga cari guru untuk mengesahkan penguasaan tuan-tuan dan puan-puan dalam mengenal ataupun menghafal huruf hijaiyah tersebut. Baik, ini adalah poster huruf hijaiyah. Okey. Poster huruf hijaiyah ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, huruf hijaiyah yang dalam poster ini, dia ada huruf dan juga ada tulisan rumi. Kegunaannya adalah bagi sesiapa yang memang tak kenal huruf ataupun tak berapa kenal huruf, jadikanlah poster ini sebagai rujukan untuk kita cuba untuk mengenal huruf. Caranya adalah, okey, baik. Caranya, kalau tuan-tuan tengok di sini, mula-mula untuk yang tak kenal huruf, tuan-tuan tengok pada huruf, tengok bentuk huruf ini, kemudian tuan-tuan bacalah mengikut perkataan rumi ni, sebab kita tak kenal huruf. Jadi ini contoh, ini huruf alif, bentuknya memanjang macam ni. Apakah nama huruf ini? Namanya alif kalau kita tak tahu. Kita tengok rujuk pada rumi ni. Kemudian sebagai contoh lagi, kita tengok pada huruf ini. Huruf ni bentuknya begini. Okey. Apa huruf ini? Kita tak tahu. So kita rujuk kepada tulisan rumi ni. Contoh lagi, huruf ini. Kita tengok huruf bentuknya, kemudian kita baca yang rumi ni. Baca rumi ni. Dan huruf-huruf yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena baca huruf ini berulang-ulang kali sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan boleh membacanya tanpa melihat kepada tulisan rumi ni. Okey, huruf dalam poster ni ada 30 huruf. Ada 30 huruf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena selalu baca berulang-ulang kali sehinggalah tuan-tuan kenal ataupun hafal huruf ini. Okey, ada 30 huruf. Kalau kata tuan-tuan boleh baca berulang-ulang kali 30 huruf ini dalam masa satu hari, alhamdulillah, itu rezeki tuan-tuan lah. Tuan-tuan memang hebat. Tapi andai kata tuan-tuan rasa banyak sangat nak baca berulang-ulang kali ataupun nak ingat 30 huruf ni dalam masa satu hari, jadi tuan-tuan bahagikan dua. Okey, tuan-tuan ambil lah 15 huruf. Ni 15 huruf separuh. Okey, maksudnya 15 huruf. Hari pertama tuan-tuan ulang 15 huruf pertama, 15 huruf pertama, dan hari yang kedua tuan-tuan ulang sehingga ingat, sehingga kenal 15 huruf yang kedua. Okey. Kalau kata 15 pun banyak juga, kalau kata 15 pun banyak juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil lah 10 huruf. 10 huruf 10 huruf. Okey, 10 huruf. Okey, 10 huruf ni tuan-tuan baca sehingga lancar, sehingga kenal. 10 huruf pertama pada hari pertama, 10 huruf kedua pada hari kedua, dan 10 huruf ketiga pada hari ketiga. Maksudnya 3 hari, insya-Allah kalau tuan-tuan istiqamah,
tuan-tuan boleh ingat, boleh kenal huruf ni dalam masa 3 hari. Andai kata 10 huruf ni banyak juga untuk sehari. Okey, tak apa. Kalau kata banyak sangat, tuan-tuan hanya baca ataupun ulang huruf-huruf ini. Tuan-tuan ambil lah satu hari 5 huruf saja. 5 huruf 5 huruf pertama, 5 huruf kedua, 5 huruf ketiga, 5 huruf keempat, 5 huruf kelima dan 5 huruf keenam. Okey, tuan-tuan ulanglah 5 huruf ni satu hari sampailah tuan-tuan kenal. Hari pertama 5, hari kedua 5, hari ketiga 5 dan hari seterusnya. InsyaAllah dalam masa 6 hari ataupun seminggu lah, tuan-tuan boleh menguasai ataupun tuan-tuan boleh kenal huruf-huruf ini. Andai kata nak mudahkan lagi ni, nak bagi juga tuan-tuan semangat untuk menguasai ataupun kenal huruf-huruf ni, katalah 5 pun banyak lah sehari lah. Kata 5 pun banyak tuan-tuan sebenarnya tak banyak pun, tapi kalau kata banyak juga, tuan-tuan ambil lah 3. Tuan-tuan ambil 3 huruf satu hari. Maksudnya kalau 3 huruf satu hari, maksudnya tuan-tuan memerlukan 10 hari untuk kenal huruf-huruf ni. Tuan-tuan ulanglah 3 huruf ni satu hari. Alif ba ta, alif ba ta, alif ba ta selama 3 hari. Tu hari kedua sa jim ha, ulanglah sampai ingat. Jadi caranya 3 huruf satu hari. Andai kata tuan-tuan 3 huruf pun banyak tuan-tuan. Banyak ni, nak mudahkan juga ni, nak bagi semangat kat tuan-tuan ni, nak suruh ingat kenal huruf ni. Andai kata 3 huruf banyak, tuan-tuan ulanglah satu hari 1 huruf tuan-tuan. 1 huruf satu hari. 1 huruf satu hari. Maksudnya tuan-tuan memerlukan 30 hari sebulan lah untuk ingat dan kenal huruf-huruf ini. Satu hari tuan-tuan ulanglah 1 huruf. Alif, 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 alif hari pertama. Kemudian hari kedua ba, 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 ba. Sebelum tidur tuan-tuan ulang balik alif, ba, alif, ba, alif, ba. Hari ketiga tuan-tuan ulanglah huruf ta ni. Ta, 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 ta. Bila sebelum tidur, lepas maghrib ke, lepas isyak ke, tuan-tuan ulang balik alif, ba, ta, alif, ba, ta. Begitulah seterusnya sampai 30 hari. Kalau tuan-tuan kata satu hari 1 huruf pun banyak juga, saya kira tuan-tuan sedang mencipta alasan untuk tidak mahu belajar mengenal huruf. Bila tuan-tuan tak kenal huruf, secara automatiknya tuan-tuan tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan kita kena ingat, kita sebagai umat Islam, Al-Quran ini adalah pembantu kita di kubur dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan tolong saya merayu tuan-tuan, jangan cari alasan untuk tak belajar huruf-huruf ini untuk kita baca Al-Quran. Tak apa, biarlah sikit janji kita istiqamah, kita usaha untuk mengenal huruf ini. Jadi bila tuan-tuan dah ingat huruf ni, seterusnya saya akan tunjukkan cara macam mana tuan-tuan nak uji diri tuan-tuan sendiri, nak menyatakan bahawasanya tuan-tuan kenal huruf ni. Jadi tuan-tuan paling sikit satu hari 1 huruf tuan-tuan. Istiqamah jangan putus asa, kita boleh insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, seterusnya tadi saya dah tunjuk macam mana cara untuk kita mengenal huruf. Dalam poster yang pertama tadi, ada huruf hijaiyah dan juga ada tulisan rumi untuk membantu kita mengenal huruf hijaiyah tersebut. Jadi bila tuan-tuan dah buat apa yang saya kongsikan pada poster yang pertama tadi, tuan-tuan baca, tuan-tuan ulang sehingga tuan-tuan kenal huruf hijaiyah tersebut, 30 huruf hijaiyah tersebut. Jadi poster ini adalah untuk menguji ingatan kita sama ada kita kenal ataupun tidak huruf, sama ada kita kenal huruf ataupun tidak. Sebab dalam poster ini tidak ada tulisan rumi, hanya tulisan huruf hijaiyah semata-mata. Jadi bagaimanakah kita nak tahu sama ada kita kenal huruf ini ataupun tidak? Cara yang pertama adalah tuan-tuan sebut huruf-huruf ini mengikut turutan daripada huruf alif. Ikut turutan pada huruf alif terus sampailah huruf ya. Tuan-tuan sebut alif, ba, ta, sa, jim, ha sampai huruf ya.
Kalau tuan-tuan boleh sebut daripada huruf alif sehingga ke huruf ya, tuan-tuan masih lagi, saya boleh katakan belum lagi tuan-tuan mengenali huruf sepenuhnya. Sebab kalau setakat nak sebut alif sampai ya ni, budak-budak tak sekolah lagi pun dia boleh sebut. Dia boleh sebut sebab apa? Sebab dia ingat huruf ni melalui hafalan, melalui dengar. Dia dengar lagu kan, dia boleh nyanyi lagu kan. Dia boleh sebut. Tapi bila dia boleh sebut, walaupun dia boleh sebut dalam lagu lah, tapi bila kita tunjukkan buku ataupun poster yang ada tulisan huruf hijaiyah ni, diorang tak boleh baca sebab diorang hafal dengan dengar. Jadi kita kenal dengan membaca ataupun merujuk kepada buku dan juga poster yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okey, cara yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul nak uji diri tuan-tuan sama ada tuan-tuan kenal ataupun tidak huruf. Jadi cara yang kedua adalah tuan-tuan baca, tuan-tuan baca daripada huruf ya. Daripada huruf ya, daripada huruf ya tuan-tuan baca ke belakang. Kalau tuan-tuan boleh baca ke belakang daripada huruf ya sampai huruf alif, itu saya kata dalam 70% ataupun 80% tuan-tuan dah mengenal huruf. Okey, tuan-tuan kena baca ya. Okey, tuan-tuan baca ya, hamzah, lam alif, ha, waw, nun, mim, lam, kaf, qaf, fa, ghain, ain, dha, ta, dad, sad, shin, sin, zai, ra, zal, dal, kha, ha, jim, tha, ta, ba, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Okey, kalau tuan-tuan boleh baca daripada alif ke ya ke alif, bermaksud dalam saya anggarkanlah dalam 80% tuan-tuan dah menguasai ataupun tuan-tuan dah kenal huruf. Tuan-tuan dah kenal huruf. Jadi langkah yang ketiga, cara yang ketiga adalah tuan-tuan teka apa yang saya bulatkan, huruf apa yang saya bulatkan, tuan-tuan teka dengan pantah. Saya bulat, tuan-tuan terus teka. Maksudnya tuan-tuan sudah mengenal huruf. Itu boleh kata dalam nak hampir ke 100% tu. Jangan saya bulatkan huruf, tuan-tuan fikir huruf apa ni huruf apa ni Okey, contohlah saya tunjuk, katalah saya bulat huruf, saya bulatkan huruf, tuan-tuan teka huruf apa. Okey, saya bulat huruf ni, huruf apa, atau terus teka huruf apa. Saya bulatkan huruf ni, tuan-tuan terus teka huruf apa, terus jawab huruf apa. Saya bulatkan huruf ni, tuan-tuan terus jawab. Saya bulat huruf ni, huruf apa? Qaf. Terus jawab. Dia tak ada qaf. Tak ada macam tu. Terus spontan je. Saya bulat huruf ni, huruf apa? Tuan-tuan terus teka. Sebab ada setengah orang dia boleh baca dari alif ke ya ke alif, tapi bila saya bulatkan huruf, contoh saya bulatkan huruf ni, huruf shin kan. Dia kata huruf apa ni saya bulat huruf shin ni dia kata huruf apa ni. Jadi untuk dia kenal huruf ni, dia kira pada atas alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin. Huruf shin rupanya. Dia kira balik pada atas. Itu kalau saya bulatkan huruf shin. Kalau saya bulatkan huruf ni, kan, ni huruf apa? Takkanlah dia nak kira pada sini. Jauh je kan. Jauh ni. Jauh. Dia huruf kaf. Ni huruf kaf kena saya bulat sini. Dia nak kira pada atas. Jauh tuan-tuan. Jadi yang pertama sekali, caranya tuan-tuan baca daripada alif sampailah ke huruf ya. Dan cara kedua, tuan-tuan baca dari huruf ya ke belakang sampailah huruf alif. Cara yang ketiga, saya bulat huruf ni, tuan-tuan boleh teka secara pantas. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, saya kira tuan-tuan menguasai huruf lah. Tuan-tuan dah kenal huruf lah. Dah kenal huruf. Maksudnya kalau tuan-tuan dah kenal huruf, proses seterusnya tu agak lebih mudah. Okey tuan-tuan. Jadi itu untuk uji diri kita lah. Okey tuan-tuan. Jadi saya dah tunjukkan posting pertama, posting kedua. Posting pertama tadi, kalau tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan boleh ulang balik. Jadi ini adalah cara yang terakhir. Cara yang terakhir ni maksudnya apa? Tadi saya bulatkan huruf. Yang kali ni saya tulis huruf. Saya tuliskan huruf.
tuan-tuan terus teka huruf apa. Jadi kalau tuan-tuan boleh teka dengan pantas, maksudnya tuan-tuan mengenal huruf. Okey. Sorry lah kalau saya tulis ni huruf ni sengit sikit. Okay, contoh saya tulis huruf apa? Huruf apa? Tuan-tuan boleh teka terus. Maksudnya tuan-tuan kenal huruf. Ni huruf apa? Tuan-tuan boleh teka. Ni huruf nun. Ni bukan huruf nun, ni huruf fa. Kalau tuan-tuan teka nun salah lah. Ni huruf apa? Ni huruf jim. Ni bukan huruf jim tuan-tuan, ni huruf sad. Tuan-tuan boleh teka terus. Ni huruf apa? Tuan-tuan boleh teka. Ni huruf apa? Tuan-tuan boleh teka. Sorry tulisan tak cantik sangat. Pasal pakai screen recorder. Ni huruf apa? Tuan-tuan boleh teka. Ni huruf apa? Huruf apa? Huruf apa tuan-tuan boleh teka. Ni huruf apa? Tuan-tuan boleh teka. Jadi bila saya tulis huruf ni, tulis, tuan-tuan boleh teka huruf ni, bermaksud saya kira tuan-tuan sudah mengenal huruf secara boleh saya kata sempurna lah. Tuan-tuan dah kenal huruf. Mula-mula tuan-tuan baca rujuk kepada huruf yang ada tulisan Rumi. Tuan-tuan dah baca berulang-ulang kali beberapa hari, maksimum 30 hari lah. Kemudian saya tunjukkan tadi poster yang kedua, poster yang ada huruf hijaiyah tapi tak ada tulisan Rumi. Tuan-tuan boleh baca daripada alif sampai ya dengan lancar. Daripada ya tuan-tuan baca terbalik sampai ke alif dengan lancar. Dan dalam poster yang kedua tu saya bulatkan huruf. Saya bulat satu huruf, tuan-tuan boleh teka secara pantas, tuan-tuan boleh jawab secara pantas beberapa huruf. Dan yang seterusnya, cara yang seterusnya ni adalah saya tulis huruf, tuan-tuan boleh teka dan tuan-tuan boleh jawab dengan pantas. Ni huruf apa contoh? Ni khat lain ni huruf apa? Tuan-tuan boleh teka. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, saya kira bermaksud tuan-tuan telah pun menguasai huruf. Tapi tuan-tuan, ini hanyalah panduan sahaja. Bukan tuan-tuan buat cara ni tuan-tuan boleh kemudian tuan-tuan terus mengaji tak boleh. Tuan-tuan kena cari guru juga, ataupun tuan-tuan kena cari orang yang pandai untuk mengesahkan bahawasanya tuan-tuan memang kena huruf. Cari guru, tuan-tuan tunjuk cara ni, tuan-tuan buat depan dia. Tuan-tuan buat depan dia, kemudian dia kata okey, awak kenal huruf. Dia kata awak betul, sebutan huruf awak betul. Jadi bila ada guru ataupun orang yang mahir mengesahkan bahawasanya tuan-tuan mengenal huruf, maka ketika itu tuan-tuan mengenal huruf lah. Carilah kawan-kawan yang pandai mengaji, ataupun ustaz-ustaz ataupun imam-imam yang ada di sekitar kawasan tuan-tuan, masjid, surau dan sebagainya. Tuan-tuan tanya mereka untuk mengesahkan yang tuan-tuan boleh mengenal huruf. Jadi bila tuan-tuan dah kenal huruf, insya-Allah proses terusnya akan lebih mudah dan dalam masa yang singkat. Saya kira dengan penguasaan huruf ni, yang lain akan jadi mudah, insya-Allah tuan-tuan. Jadi istiqamah, jangan putus asa. Tak apa, kalau tak boleh banyak sikit, kalau tak boleh sikit banyak. Jangan cari alasan untuk tidak belajar mengenal huruf. Bila tuan-tuan cari alasan itu, maksudnya tuan-tuan mencari alasan untuk tidak baca Al-Quran. Baik, sekadar itu saja perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah saya akan kongsikan pada video-video yang akan datang tentang baris, tentang baris lah yang akan terdekat ni. Jadi tuan-tuan jangan putus asa. InsyaAllah kita boleh istiqamah. Al-Quran adalah panduan hidup kita. Sekadar itu saja tuan-tuan. Terkasar bahasa, kalau tak faham dan sebagainya, tuan-tuan boleh rujuk pada yang lebih pakar. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.